Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 18 Oktober, umat Islam di Malaysia, khasnya di Selangor, dikejutkan dengan satu tulisan, satu artikel di Tawdih Al-Hukmi di laman web Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor. Di mana tulisan itu panjang, saya ada bagi link dalam kotak description, tetapi ringkasnya ya, seorang wanita, seorang muslimat yang solat dengan memakai telekong yang biasa kita pakai di Malaysia ni, yang sememangnya sudah labuh, yang sememangnya sudah ketebalan yang okey, solatnya belum cukup sah lagi, melainkan diperhatikan terlebih dahulu pakaian dalam telekongnya tu. Kalau pakaian dalam telekongnya itu tidak menutupi aurat, katakan dia pakai t-shirt yang lengan pendek, maka solatnya itu tidak sah. Dan inilah yang menyebabkan ramai orang, baik muslimin maupun muslimat, yang merasa terkejut, campur hairan dengan tulisan itu ya. Okey, tapi yang menariknya, okey tak apa. Sekarang ni kenapa pula solat tu menjadi tidak sah? Penjelasan yang diberikan panjang, tapi secara ringkasnya, okey, kita sekarang berbicara tentang telekong yang two piece telekong yang ada tudung yang sememangnya labuh dan kemudian ada kainnya kan. So alasan yang diberi dalam tulisan itu ialah telekong tersebut walaupun dia labuh, tapi dari arah bawah tudung telekong masih boleh lihat tangan. Okey, masih boleh lihat tangan, dan yang saya pula faham ialah khasnya apabila berlaku pergerakan. Okey, apabila berlaku pergerakan, katakan muslimat itu nak solatkan, dia takbir Allah Akbar, bila dia angkat dari bawah tudung telekong tu masih boleh nampak tangannya, sebab ini kes pakai t-shirt lengan pendek lah kan. Kalau yang pakai lebih kurang daripada tu, lagilah banyak nampak. Dan khasnya bila dia rukuk ke, bila dia pergerakan turun sujud ke, dari sujud berdiri balik ke, jadi ada kemungkinan boleh ternampak aurat dari arah bawah tudung telekong. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, dalam tulisan yang sama dikatakan dimaafkan apabila aurat itu dapat dilihat dari bawah kain telekong. Okey, telekong two piece ya, tudung dan kemudian kain. Kalau aurat itu dapat dilihat dari arah bawah kain telekong, yang ini nampak kakinya, okey, itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Okey, dengan syarat dia telah pun berusaha untuk memakai kain yang sememangnya labuh dan kemudian ternampak aurat dari arah bawah. Okey, maknanya kakinya itulah. So yang itu dimaafkan. Tapi aurat yang dari arah bawah tudung telekong, okey, tudung telekong, yang itu tidak dimaafkan. Jadi inilah yang menimbulkan banyak tidak puas hati, dan bagi sebahagian yang pula menjadi betul ke ni, susah lah macam ni nak solat apa kan. Kemudian bagi yang was-was pula, alamak, bertambah-tambahlah pula was-was mereka. Okey, jadi dalam video ini ingin saya jelaskan bahawa itu adalah pandangan yang bertentangan dengan roh, bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kenapa? Okey, baik. Pertama sekali, dalam kita beragama, kita ada manhaj, kita ada metodologi. Dan manhaj ataupun metodologi ini adalah berdasarkan sekian banyak ayat Quran dan sekian banyak hadis. Dan manhaj itu adalah apabila menyangkut hal-hal berkaitan dengan akidah, kita hendaklah strict, kita hendaklah tegas. Apabila menyangkut hal-hal berkaitan dengan hukum fiqh, hal-hal berkaitan dengan ibadah, kita boleh bersikap lapang, kita boleh bersikap memaafkan ataupun toleran. Okey, ini sekali lagi saya ulang, adalah berdasarkan sekian banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali di Malaysia manhaj tu terbalik. Okey, kalau ada manhaj lah kan, di Malaysia caranya terbalik. Dan ini dibuktikan daripada tulisan Tawdih Al-Hukmi ini. Di Malaysia lain, dalam hal akidah dia sangat lapang, sangat mudah, sangat terbuka. Buatlah syirik macam mana pun, asalkan kau tak sembah pokok, asalkan kau tak sembah patung, itu okey. Alright, engkau nak doa pada pokok boleh, tapi jangan sembah pokok. Padahal bila dia doa pada pokok, berarti dia sembah pokok lah kan. Okey, jadi dalam hal akidah di Malaysia sangat lapang, sangat luas, semua pun boleh. Okey,
Tetapi dalam hal fiqh, dalam hal hukum hakam fiqh, mereka sangat ketat dan mereka suka tokok tambah hukum bagi memberat-beratkan umat Islam, bagi menyusahkan umat Islam. Okey? Jadi ini perkara pertama yang kita kena faham. Manhaj ataupun metodologi dalam agama, saya ulangi, jika berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hal akidah kita tegas, kita strict. Dalam hal hukum-hukum fiqh kita bersikap memudahkan, kita bersikap melapangkan, ya. Yang kedua, Islam adalah agama yang memudahkan. Sekali lagi, ya, memudahkan dan menggembirakan. Bukan pula sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Lari ini maknanya dah takut lah. Okay? Ingat, ya, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menakutkan. Atau kalau terjemahannya tepat, jangan menyebabkan orang lari. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, apabila kita berbicara tentang aurat, baik lelaki maupun perempuan, baik di dalam solat ataupun di luar solat, kita memang perlu, kita memang wajib menutup aurat. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila aurat itu kita telah usaha menutupnya, ia terdedah, ia tersingkap sekejap ataupun sedikit, ia dimaafkan. Okey, saya ulangi, ya. Kita memang diwajibkan menutup aurat baik lelaki maupun perempuan, baik dalam solat ataupun di luar solat. Akan tetapi apabila ia bukan disengajakan, terdedah, tersingkap, okey, dan ianya adalah sedikit ataupun sekejap sahaja, maka ia adalah sesuatu yang dimaafkan. Sebab kalau nak tutup dengan betul-betul tutup, dengan tidak tersingkap langsung, tidak terus langsung, nak kena macam mana kan? Susah pula kan? Nak kena duduk, okay, pakai dalam guni ke apa ke, jahit habis apa semua tu kan? Okay? Jadi ini antara perkara-perkara asas yang kita perlu tahu apabila nak masuk dalam topik ini, ya. Okey, jadi kembali kepada memakai telekung ketika solat. Dalam artikel tu sebut telekung yang biasa dipakai di Malaysia. Dan telekung yang biasa dipakai di Malaysia sememangnya labuh dan sememangnya bukan see-through. Okey, bukanlah tebal sangat, tapi sememangnya bukan see-through. Boleh nampak lah. Okey, baik. Jadi katanya pakaian dalam pun kena menutup aurat. Okey, sebenarnya telekung itu adalah satu pakaian yang membantu orang untuk solat apabila pakaian yang dia sedang pakai ketika itu tidak menutup aurat. Seperti orang yang ada di rumah ke, sibuk kerja rumah ke apa ke, dia pakai t-shirt kan. Kemudian masuk waktu solat, dia pakai telekung dan dia pun solat. Apabila keluar rumah, kerja ke apa ke, sebaik-baiknya pakaian yang di luar, bila kita keluar rumah tu adalah pakaian yang sama untuk kita boleh solat. Okey, sebaik-baiknya lah. Tapi tak apalah kalau ada orang berpakaian lain ke apa ke, tak apa, dia memang pakai telekung selepas tu. Okey, jadi apabila seseorang itu memakai telekung, dia telah dikira berusaha untuk menutup auratnya untuk solat. Apabila dia sudah pakai telekung untuk menutup auratnya, maka apa yang dipakai di dalam telekung itu tidak lagi menjadi isu, tidak lagi diambil kira sebab dia sudah pun memakai telekung untuk solat. Okey, dan jika ada aurat yang tersingkap, yang terdedah sedikit, sekejap, itu adalah sesuatu yang dimaafkan, baik ianya kelihatan dari arah bawah tudung telekung atau dari arah bawah kain telekung. Okey, sebab dalam artikel tadi dibezakan jika aurat itu terlihat dari arah bawah tudung, dibezakan dengan dari arah bawah kain. Kalau dari arah bawah kain dimaafkan, jika dari arah bawah tudung tidak dimaafkan, bahkan batal solat terus, ya. Dan ini adalah sesuatu yang saling bercanggah, okay, contradicting. Sebab kenapa pula dari arah bawah kain telekung dimaafkan, tetapi dari arah bawah tudung telekung tidak dimaafkan? Patutnya kedua-duanya itu dimaafkan sebab bukan sengaja, telah pun diusahakan untuk menutup aurat. Tapi macam saya kata, sekali-sekala ke tanpa disengajakan ke, ia boleh terdedah, ia boleh tersingkapkan. Maka Islam adalah agama yang memudahkan. Islam bukanlah agama yang begitu menyusahkan, memberatkan sampai terus batal solat itu, ya.
Okey, jadi dalam tulisan itu sendiri ada fakta yang saling bertentangan antara satu sama lain. Okey, kemudiannya dikatakan perkara ni adalah ijtihad. Okey, sebab memang tak ada dalil. Sebab tu sekarang ni bila saya react pun tak ada dalil. Okey, dia kata perkara ni adalah ijtihad. Okey, kalau nak ijtihad, kenapa nak pergi cari-cari isu untuk diijtihadkan? Banyak perkara lain yang boleh ijtihadkan. Kenapa nak mencari isu ini untuk diijtihadkan? Kenapa pula nak mencari satu ijtihad yang hasilnya menyusahkan umat Islam? Yang hasilnya, sebab sebagian orang kita maklum ada was-was ke, ragu-ragu ke apa kan? Jadi bila adanya tulisan macam ni, daripada jabatan yang berotoriti ataupun pihak yang berotoriti dalam agama, ia menambah lagi was-was mereka. Okey, menambahkan kesusahan, menambah was-was macam orang kata tak ada kerja lain ke? Kan? So, okey, baik. Dan kemudiannya kan, so kenapa target kepada muslimat saja? Yang lelaki pakai sarung, pakai jubah, tak address the issue. Sebab bila lelaki solat pakai kain sarung ke, pakai jubah ke, bila dia sujud, okey, nampak juga dari arah bawahnya tu. Sebab dari arah bawah tu boleh nampak sampai ke lututnya. Okey, sama ada lutut ni masuk dalam bab aurat atau tidak, kita letak tepi, memang ada khilaf, tapi nampaklah lutut. So macam mana? Lelaki pun kenapa tak disuruh pakai seluar, kemudian baru pakai sarung, ataupun kemudian baru pakai jubah? Kan kenapa target kepada wanita saja? Dan kenapa dibezakan aurat itu dilihat dari arah tepi, bukan di arah tepi yang tak boleh, dari arah bawah boleh? What is that, man? Kan, jadi ini adalah sesuatu yang kalau kita nak sebut bid'ah, kan kita ingat bid'ah ni adalah aspek akidah, ada dalam aspek ibadah, ada dalam aspek hukum. So hukum, contoh bid'ah yang ni dah terbaik, menambah-nambah sesuatu isu, menambah-nambah sesuatu hukum. Dari tepi dikira aurat, dari arah bawah tidak dikira aurat, dimaafkan, dari tepi tak dimaafkan. Ini contoh bid'ah dari sudut hukum. Okey, jadi sangatlah dikesali tulisan tersebut datang daripada pihak yang berotoriti, daripada pihak yang kita berharapkan ada tulisan yang sebenarnya membetulkan salah faham zikir hu, membetulkan salah faham zikir Allah, membetulkan banyak lagi salah faham ataupun salah keyakinan dalam hal akidah, dalam hal lain. Tapi ini pula yang ditulisnya, ya, yang memberatkan umat Islam, yang menambah was-was bagi sebahagian yang mungkin ada masalah was-was. Dan itulah macam target muslimat. Pada lelaki tak payah pula kan. So moga-moga video saya ni dapat memberi ketenangan kepada kalangan muslimat yang saya maklum ada yang sudah, alamak macam mana ni, alamak macam mana solat-solat sebelum ni. Walaupun dalam tulisan yang sama ada berkata solat yang lalu tak perlu diqada. Okey. Tapi yang kalau dah tahu sekarang, kenalah tutup aurat apa semua tu. So sebenarnya tak perlu tak perlu dibimbang bersama tu. Boleh solat seperti biasa. Okey. Jadi demikianlah sedikit ulasan, react dan juga kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.